Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat tiba di Madinah Al-Munawwarah. Qiyamul Lail sebagai pengabdian hamba kepada Maha Pencipta. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat tiba di Madinah Al-Munawwarah. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri ialah ahli-ahli kerabat diraja. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri di Madinah Al-Munawwarah dijunjung oleh His Royal Highness Prince Saud Khalid Al Faisal, Timbalan Gubernur Madinah. Semasa berada di Madinah Al-Munawwarah ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan sembahyang fardu subuh serta ibadat di Raudah Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi merupakan tempat kedua paling suci selepas Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan masjid kedua dibina setelah Masjid Quba oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke Madinah. Ia mempunyai kawasan suci iaitu Raudah ul Jannah, Taman Syurga kerana kesuciannya disebut dalam hadis Nabi Muhammad termasuk terletaknya makam sahabat-sahabat baginda Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar bin Al-Khattab. Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib, menyerahkan wang zakat berjumlah RM4,177,333 kepada Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Wang zakat tersebut adalah daripada akaun simpanan para pelanggan Taib. Majlis penyerahan wang zakat berkenaan diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyerahan cek contoh disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Taib kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua MUIB.
Syarikat Penerbangan di Raja Brunei RB hari ini mengadakan majlis membaca surah Yasin dan tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara yang menyertai Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB. Majlis berlangsung di Kubah Makam Diraja. Juga mengadakan majlis serupa kemarin pasukan polis di Raja Brunei. Antara yang hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Majlis merupakan salah satu aktiviti keagamaan yang dikendalikan oleh Badan Ukama Islam Pasukan Polis di Raja Brunei bagi menyemarakan dan memperoleh keberkatan di bulan Ramadan. Majlis-majlis khatam Al-Quran giat diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang tadi meneruskan lagi program bertadarus Al-Quran di masjid-masjid sempena bulan Ramadan. Majlis diadakan di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Terdahulu diadakan penyampaian sumbangan wakaf bagi kegunaan masjid berkenaan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran secara bergilir-gilir. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa petang kemarin mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran, penutupan tadarus, iftar jama'i dan penyampaian derma anak yatim warga Yunisa. Majlis diadakan di universiti berkenaan. Hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan majlis khatam Al-Quran dan sumbangan derma kepada 31 anak yatim. Majlis juga diserikan dengan tazkirah disampaikan oleh Dr. Zulami alias Abdul Aziz bin Pegawan Pihin Khatib Haji Matasan, pensyarah Fakulti Bahasa Arab. Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang, petang kemarin mengadakan majlis khatam Al-Quran. Hadir yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Paduka Setia Raja, Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Muhyiddin, penasihat takmir masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan khatam Al-Quran beramai-ramai. 64 peserta mengikuti majlis khatam Al-Quran terdiri daripada para jemaah masjid tersebut. Sekolah Al-Falah petang tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran. Majlis diadakan di sekolah berkenaan Jalan Kebangsaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Dini bin Haji Abdullah, Penolong Mufti Iftaq Jabatan Mufti Kerajaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah. Acara merupakan kegiatan tahunan sekolah berkenaan bagi meraikan 52 murid tahun 6 yang telah khatam Al-Quran. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 20 anak yatim Sekolah Al-Falah, Cawangan Sungai Akar dan Ban 5. Seterusnya, Al-Amin. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015
hingga 2022. Qiyamul Lail antara ibadah yang sangat digalakkan untuk dilaksanakan. Lebih-lebih lagi, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya, Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Seperti umat Islam di seluruh dunia, masyarakat Islam di negara ini juga tidak melepaskan peluang untuk merebut ganjaran pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Antaranya dengan melaksanakan ibadah Qiyamul Lail atau menghidupkan malam dengan memperbanyak solat, membaca Al-Quran, berzikir serta mendengar ceramah atau tazkirah. Ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan pengabdian kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah satu cara untuk kita ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya kita ni itu ada hajat ataupun sesuatu. Kita ni cuba untuk paksakan diri kita ni untuk lebih kuat dan giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sekali pada bulan Ramadan 10 malam terakhir ni. Walaupun hukumnya sunat, namun Islam meletakkan nilai Qiyamul Lail sangat tinggi dalam kehidupan manusia. Disebabkan kelebihan besar Qiyamul Lail, setiap individu Muslim perlu berjiwa kental untuk bangun lebih awal bagi melaksanakannya. Asal Tani ikut Qiyamul Lail ni, confirm Tani punya penampakan, rasa Tani kan membuat satu ibadah itu memang berasa rasanya. Kenapa mau join this Qiyamul Lail for this year is macam it's since the last 10 of Ramadan, and the Ramadan only comes once a year, so why not to spend the night for the Qiyamul Lail. Untuk meraih pahala pada bulan Ramadan ini, lagi-lagi pada malam 10 terakhir Ramadan. Ganjaran pahala yang besar pasti diterima oleh sesiapa saja yang berusaha merebut kelebihan malam Lailatul Qadar. Qiyamul Lail merupakan peluang terbaik untuk mengukuhkan dan merapatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping mengharapkan untuk memperoleh malam Lailatul Qadar yang menjanjikan pahala berlipat ganda. Semoga segala amalan kita akan diterima olehnya dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTV. 50 pelajar Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam petang kemarin menerima sumbangan derma pada majlis berbuka puasa Anjuran Suruhanjaya Tinggi Malaysia di negara Brunei Darussalam. Penyampaian derma disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Derma berupa barangan hari raya diberikan kepada setiap seorang pelajar, bertujuan memberikan peluang kepada keluarga Pusat Ehsan dalam sama-sama merasa kemeriahan sambutan Hari Raya nanti. Majlis berlangsung di Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Sementara itu, 246 anak yatim Mukim Sengkurong menerima sumbangan pada majlis yang diungkayahkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sengkurong B. Majlis berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sengkurong. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainul bin Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan antara lain bertujuan bagi menjaga kemaslahatan masyarakat dengan mewujudkan hubungan silaturahim dan ukhuwah sesama umat Islam.
Mereka yang kurang bernasib baik, terutamanya anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan, diberi perhatian. Pagi tadi diadakan majlis penyampaian infak derma kepada anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan yang terpilih dari kampung-kampung di daerah Tutong. Penyerahannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sumbangan adalah daripada syarikat Aziz Latif Transport Sendirian Berhad. Program tahunan yang dianjurkan oleh syarikat tersebut antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim dan membantu keluarga-keluarga yang memerlukan di samping meraih manfaat dan pahala di bulan Ramadan. Majlis berlangsung di Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam, Kampung Sengkarai, Tutong. Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Mukim Kilanas petang kemarin juga mengadakan majlis penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim dan majlis khatam Al-Quran. Derma kepada 14 anak yatim disampaikan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diteruskan dengan khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Majlis bertujuan meraih keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia bagi mendapatkan ganjaran pahala berlipat ganda. .594 anak yatim di daerah Tutong yang berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM menerima sumbangan derma melalui Tabung Kebangsaan Negara Brunei Darussalam dan Tabung Kebajikan Anak-anak Yatim Daerah Tutong. Penyampaian derma berlangsung pagi tadi di Dewan Seri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Terdahulu diadakan bacaan tahlil dan doa arwah bagi mengingati ahli keluarga yang telah kembali ke rahmatullah. Derma disampaikan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong, dan Awang Muhammad Roni bin Abdullah Labau, Ketua Cawangan JAPIM Daerah Tutong. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah kepada 3 anak yatim yang cemerlang dalam peperiksaan sijil sekolah-sekolah agama dan penilaian sekolah rendah bagi daerah Tutong. Sempena menyambut Ramadan tahun ini, Brunei Gas Carrier Sdn Bhd BGC pagi tadi mengadakan lawatan ke Kampung Labi, Ulu Blait bagi menyerahkan bantuan sebagai sebahagian daripada projek amali ke-9 syarikat berkenaan. Rombongan BGC diketuai oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan syarikat berkenaan. 5 keluarga kurang berkemampuan menerima bantuan yang merupakan inisiatif pelaburan sosial BGC bagi menangani masalah dari aspek sosial, ekonomi dan kebajikan komuniti setempat. Bantuan diharap dapat meringankan beban penerima terutamanya dalam bulan Ramadan ini dan hari raya yang bakal menjelang tiba. Sejumlah RM7,000 disumbangkan kepada 8 buah keluarga kurang berkemampuan serta 10 anak yatim di Kampung Serasa. Sumbangan tersebut adalah daripada Heng Yi Industries. Penyerahannya diadakan di kediaman Abdul Hamid bin Haji Zainin, Pemangku Ketua Kampung Serasa. Melalui inisiatif sumbangan tersebut, Heng Yi berharap untuk menyemai budaya saling membantu dalam kalangan kaki tangannya, terutama semasa bulan Ramadan. Seorang perempuan warga negara asing 36 tahun ditahan oleh keanggotaan Unit Siasatan Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB kerana dipercayai menjalankan aktiviti tidak bermoral. Dalam serbuan yang menyasarkan sebuah bilik penginapan di kawasan Brakas, semalam pihak polis menemukan beberapa barang bukti. Suspek bersama barang bukti dibawa ke Jabatan Siasatan Jenayah bagi siasatan lanjut. Kes disiasat bawah Seksyen 294A, kesalahan menawarkan khidmat seks, Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22.
Operasi sakat dijalankan kemarin oleh para pegawai imigresen dan pendaftaran kebangsaan ke atas sebuah gerai menjual buah-buahan dan sayur-sayuran di daerah Tutong. Semasa operasi tersebut, seorang lelaki warga asing diarah untuk melapor ke bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Cawangan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut kerana melanggar Peraturan Imigresen Penggal 17. Di bawah peraturan tersebut, para pemegang pas lawatan atau pelancong ke negara ini tidak dibenarkan diambil bekerja. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak lebih RM2,000. Sementara itu, penjamin yang terlibat akan disiasat dan dikenakan tindakan lanjut. Bola sepak Liga Perdana Singapura. Satu perlawanan berlangsung semalam di Stadium Jalan Besar Singapura melibatkan pasukan Brunei DPMM-FC. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPMM-FC mendahului perlawanan apabila menjaringkan gol pertamanya pada minit ke-48 melalui sepakan Angel Martinez. Gol kedua dijaringkan oleh Andre Varanco pada minit ke-81. Bagaimanapun, kedudukan tidak kekal apabila pasukan Young Lions berjaya menjaringkan 2 gol pada minit ke-87 dan 89 melalui sepakan Karen Teo Jia Jun dan Jordan Imawi. Kieran Teo, big moment for the young man. Noviwe links up brilliantly, can he finish? He can! It's 2-1!